Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera hari ini. Hari ini kita nak belajar bab baru iaitu penakulan logik. 3.1 penyataan. Kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 56. Okey, dalam buku teks muka surat 56 ya. Okey, jom kita mula. Okey, kenapa kita belajar penakulan logik ni? Penakulan logik dalam kehidupan harian. Dalam kehidupan harian kita, penakulan logik penting diaplikasikan dalam proses menyelesaikan masalah kerana dapat mengasah kemahiran berfikir secara kreatif. Selain perbahasan, penakulan logik turut memainkan peranan penting dalam pengatur caraan komputer dan reka bentuk pengkakas komputer. Biasanya penakulan logik ni dia guna dalam perbahasan. Lepas tu dia juga ada guna untuk buat sistem dalam komputer. Jadi hari ni kita nak tengok penakulan logik ni apa benda sebenarnya. Dia ada dua bahagian iaitu 3.1 penyataan, 3.2 hujah. Tapi kita akan belajar 3.1 dulu iaitu pembelajaran. Jadi hari ni kita nak tengok apa? Di akhir pembelajaran saya harap kamu semua dapat menerangkan maksud pernyataan dan seterusnya menentukan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan dengan betul. Okey, kita tengok dulu apa itu pernyataan. Pernyataan ialah satu ayat yang dapat ditentukan kebenarannya, iaitu sama ada benar atau palsu tetapi bukan kedua-duanya sekali. Maksudnya kat sini, pernyataan ni dia ada ayat. Dia akan bagi kita satu ayat. Lepas tu kita akan tengok sama ada ayat itu benar atau palsu. Kita boleh tentukan tak dia benar atau palsu. Sekiranya tak boleh, maknanya dia bukan pernyataan. Nanti kita akan tengok contoh dia ya. Lepas tu kat sini dia cakap ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah bukan pernyataan. Ayat seruan, ayat tanya dengan ayat perintah bukan pernyataan. Kerana ayat-ayat ini tidak dapat ditentukan kebenarannya. Kenapa dia cakap ayat tanya, ayat seruan dengan ayat perintah ni bukan pernyataan? Sebab kita tak tahu dia benar ataupun palsu. Okay, jom kita tengok contoh. Okey. Dia kata kat sini contoh. Kalau kamu tengok contoh ni ada dalam muka surat 56 dalam buku teks kamu ya. Okey, dia kata cikgu dia tanya, murid-murid berapakah bucu bagi sebuah keyboard? Lepas tu Aminah pun jawab, sebuah keyboard mempunyai 8 bucu. Aminah jawab. Lepas tu Amin jawab, sebuah keyboard mempunyai 12 bucu. Okay, cuba kita tengok yang cikgu dia tanya ni, murid-murid berapakah bucu bagi sebuah keyboard? Kamu rasa ni pernyataan atau bukan pernyataan? Pernyataan atau bukan pernyataan kelas? Ada orang tak ni? Kelas? Kita tengok ada orang tak? Ada orang. Cuba kamu tengok. Murid-murid, berapakah bucu bagi sebuah keyboard? Ini ayat tanya ni. Ayat tanya pernyataan ke bukan pernyataan? Ayat tanya pernyataan ke bukan pernyataan kelas? Kelas, ada orang tak? Kamu dengar tak cikgu? Cikgu ulang sekali lagi boleh tak? Boleh. Okey, contohnya kat sini ya. Dia kata, pernyataan ialah satu ayat yang ditentukan yang dapat ditentukan nilai kebenaran dia. Okey, kita nak tahu satu ayat tu dia pernyataan ataupun tidak, dia mestilah kita boleh tentukan dia benar atau palsu. Tapi dia bukan kedua-duanya. Lepas tu dia cakap ayat tanya, ayat seruan dengan ayat perintah bukan pernyataan.
Okey, sebab kita tak tahu dia dapat tentukan ke tak dia benar ataupun palsu. Jadi kat sini, contoh kat sini, cikgu dia tanya, murid-murid berapakah bucu bagi sebuah keyboard? Soalan cikgu dia ni bukan penyataan sebab ini adalah ayat tanya. Okey, lepas tu Aminah pun jawab, sebuah keyboard mempunyai 8 bucu. Okey, betul. Memang sebuah keyboard mempunyai 8 bucu. Penyataan ke tidak? Penyataan. Sebab dia bukan ayat tanya, lepas tu kita boleh tahu dia salah ke betul. Dia benar ataupun palsu. Macam apa yang Aminah ni jawab adalah pernyataan yang benar. Tapi Amin ni pun jawab sebuah keyboard mempunyai 12 bucu. Yang Amin punya ayat ni penyataan ke bukan penyataan. Tapi benar ke palsu? Palsu. Kenapa palsu? Sebab salah. Yang betulnya 8 bucu. Tapi dia tetap pernyataan sebab kita boleh tentukan dia benar ataupun palsu. Lepas tu tengok kat sini dia cakap bukan semua pernyataan matematik benar. Nilai kebenaran bagi semua pernyataan matematik boleh ditentukan. Contoh macam gambar ni. Dia dua-dua adalah jawapan yang Amin bagi ni pernyataan, yang Aminah bagi pun pernyataan. Tapi yang Amin bagi ni pernyataan palsu sebab jawapan Amin salah. Yang Aminah bagi ni pernyataan benar sebab jawapan Aminah betul. Okey, jangan dicakap pernyataan boleh dibahagikan kepada pernyataan benar dan pernyataan palsu. Okey, kita tengok lagi contoh yang lain. Okey, dia kata kat sini, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah pernyataan atau bukan pernyataan. Berikan justifikasi anda. Cakap. Okey, dia kata tolong hantar buku kerja rumah. Ayat perintah. Kamu rasa ni pernyataan atau bukan pernyataan, kelas? Bukan. Bukan. Bagus. Pandai. Dia bukan pernyataan kerana ayat ini kita tak boleh tentukan dia benar ataupun palsu. Tak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Dan dia adalah ayat perintah. Bukan pernyataan. Lepas tu dia kata Menara Kuala Lumpur ialah menara paling tinggi di Malaysia. Kamu rasa ini pernyataan atau bukan pernyataan? Kita boleh rasa ni betul ke salah ni, boleh agak ni. Rasanya betul. Penyataan. Betul, pernyataan. Sebab kita boleh tahu dia benar ataupun palsu. Pernyataan sebab ayat ini benar. Memang Menara Kuala Lumpur adalah menara paling tinggi di Malaysia. Benar. Okey. Bagaimana anda datang ke sekolah? Ini pernyataan atau bukan pernyataan? Ayat tanya ni. Ayat tanya pernyataan ke bukan pernyataan? Kita boleh tahu ke? Bagaimana anda datang ke sekolah? Benar, palsu? Bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Bagus. Bukan pernyataan kerana ayat ini kita tak boleh tentukan nilai kebenaran dia. Sebab dia adalah ayat tanya. Okey, kemudian dia kata X tambah 3 sama dengan 5. Kita boleh tahu ke salah ke betul ni ya? Jom kita tengok ni ayat apa. Bukan pernyataan. Kerana ayat ini tak dapat ditentukan nilai kebenaran dia. Sebab kita tak tahu nilai X ni berapa. Contoh, kita tak tahu kan nilai X ni berapa. Kalau nilai X ni dia bagi 2, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Benar. Kalau X ni jumlah dia 4 tambah 3 dah jadi 7. Salah. Jadi kat sini kita tak tahu. Salah ke betul ni? X ni tak ada nilai. Macam mana kita nak tahu? Sebab itulah dia bukan pernyataan. Sebab kita tak tahu sama ada ayat itu adalah benar ataupun palsu. Okey, kemudian dia ada yang terakhir. Soalan yang terakhir dia kata negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Benar atau palsu, kelas? Palsu. Palsu. Tapi ini adalah pernyataan. Sebab kita tahu pernyataan yang salah. Negatif 8 lebih kecil daripada negatif 6. Sebab itu kita tahu ni salah ni. Palsu. Jadi dia pernyataan. Sebab kita boleh tentukan sama ada dia benar ataupun palsu. Ini agak mencabar sikit. Okey, kita tengok dia kata tentukan sama ada pernyataan berikut benar ataupun palsu. Okey, semua ini adalah pernyataan. Tapi kita nak tahu dia benar ataupun palsu. Lepas tu kita kena buktikan kalau dia palsu,
kita kena buktikan kenapa dia palsu. Okey, cikgu akan tunjuk satu-satu. Jom kita tengok. Okey, ini soalan dia. Dia dalam kurungan X tambah Y tutup kurungan kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 2XY tolak Y kuasa 2. Lepas tu dia bagi kat sini, dia kata nilai X tak boleh sifar, nilai Y tak boleh sifar. Macam mana kita nak buat ni? Jom cikgu tunjuk macam mana kita nak buat. Sekejap ya. Okey. Pertama sekali kamu kena tengok, kamu kena buat andaian. Cikgu nak pen warna apa ya? Cikgu guna warna biru lah. Okey. Pertama sekali kamu kena buat andaian. Macam mana kita nak buat andaian? Okey, kamu tengok ni mana pen cikgu. Okey. Kamu tengok ni dia dah bagi. Dia dah bagi, kita boleh kita boleh andaikan nilai X dengan Y ni apa-apa pun nombor kecuali sifar, sebab dia dah cakap X ni tak boleh sama dengan sifar, Y pun tak boleh sama dengan sifar. Jadi kita boleh andaikan apa-apa nombor kecuali sifar. Jadi kat sini dia andaikan yang X ni adalah sama dengan 2 dan Y adalah sama dengan 3. Okey, lepas tu dia buat macam mana? Dia ambil yang ni dulu. Dia ambil yang ni. Ya, ambil dia. Okey, turunkan ke bawah ni. Okey, kamu tengok ya, dia ambil soalan ni X tambah Y kuasa 2. Tutup kurungan kuasa 2. Lepas tu dia gantikan nilai X ni dengan jumlah yang dia dah andaikan. Tengok dia dah andaikan X tadi 2 kan? Jadi dia letak 2 kat sini. Lepas tu dia andaikan Y tu sama dengan 3. Jadi dia letak 3 kat sini. Okey. Lepas tu dia tambah operasi yang ni. Okey. 2 tambah 3, 5. Lepas tu 5 kuasa 2, 25. Dapat untuk yang sebelah ni. Okey. Lepas tu, kita tukar pen. Sekejap. Okey. Lepas tu, dia ambil pula yang ni. Dia ambil pula yang ni. Ya, dia ambil. Okey, lepas tu dia bawa turunnya kat sini. Okey. Okey, dia bawa turun X kuasa 2 tambah 2XY tolak Y kuasa 2. Lepas tu dia gantikan nilai yang andaian ni. Tengok X kita sama dengan 2. Dia gantikan 2. Okey. 2 kuasa 2. X kuasa 2. Tambah 2. Ada X lagi kat sini. Gantikan dengan 2. Lepas tu Y pun sama dengan 3. Okey, kita gantikan dengan 3. Lepas tu tolak Y kuasa 2. 3 kuasa 2. Okey. Lepas tu kamu pun tekanlah kalkulator. 2 kuasa 2 tambah 2 darab 2 darab 3 tolak 3 kuasa 2. Dapatlah 7. Lepas tu kamu tengok. Kat sini dia cakap sama. Maknanya jawapan sini patutnya sama dengan sini. Tapi kita dapat sama tak kelas? Sama tak? Ini 25. Ini kita dapat 7. Sama ke tak? Tak. Tak sama. Makanya pernyataan ini adalah palsu. Sebab kita tak dapat pun sama. Jadi dia tak benar. Palsu. Jadi kita boleh tulis. Maka ambil balik soalan ni. Salin balik soalan ni. Tapi kita tukar simbol dia. Tak sama. Sebab kita dah kira tadi. Satu ni dapat 25 yang depan ni. Yang belakang ni kita dapat 7. Tak sama. Maka palsu. Jelas tak kelas yang ni? Jelas. Jelas ya? Okey. Okey, seterusnya. Andaian ni kamu boleh buat apa-apa nombor. Tapi kamu kena tengok. Yang dia beri ni. Apa benda yang dia beri ni? Dia dah cakap dah. Tak sama dengan sifar. Jadi kamu tak bolehlah buat X ni sama dengan sifar. Tapi apa-apa nombor boleh. Okey? Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Seterusnya dia bagi apa pula ni? Dia kata dalam kurungan X tambah 5 tutup kurungan kuasa 2 lebih kecil daripada sifar. Yang mana X kita adalah unsur bagi R. R ni apa? R ni adalah real number ataupun nombor nyata. Nombor nyata ni apa pula cikgu? Nombor nyata ni cikgu dah letak nota dia kat sini. Okey, apa itu nombor nyata? Nombor nyata boleh ditakrifkan sebagai sebaran nombor nisbah atau nombor bukan nisbah. Apa pula nombor nisbah ni? Nombor nisbah adalah apa-apa nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Yang mana bila dia tulis dalam bentuk pecahan, dia tak boleh per sifar.
Contoh ni, tengok dia tunjuk kat sini. Dia tunjuk kat sini. P per Q, dia cakap. Tapi Q ni tak boleh sama dengan sifar. Maksudnya kalau kamu buat nombor, kamu nak ambil 2 per sifar. Tak boleh. Okey? Dia tak boleh per sifar. Jadi 2 ni kita nak agak apa ni? Nombor yang boleh tulis dalam pecahan ni. Apa-apa nombor yang boleh tulis dalam pecahan? Contohnya 1 per 2. Okay, 2 per 1. 2 per 1 pun boleh. 2 per 1 sama dengan berapa? 2. Okey? 2 kat sini. Kecil benar tulis kat sini. Okey? Okey, jadi kita kena anggarkan, kita kena andaikan dia X ni apa-apa nombor tapi dia mesti unsur dalam nombor nyata. Okey, contoh kat sini adalah nombor 2. Kenapa kita guna nombor 2? Kejap ya, cikgu tunjuk. Okey, kenapa kita guna nombor 2? Nombor 2 ni nombor nyata ke tak? Okey, kita tengok. Dia kata tadi nombor nyata adalah nombor nisbah atau nombor bukan nisbah. Nombor bukan nisbah pula, nombor nisbah pula adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Tapi dia kata bukan nisbah. Maknanya yang sebaliknya, yang tak boleh tulis dalam bentuk pecahan. Kiranya apa-apa nombor pula. Apa-apa nombor pun boleh. Okey? Jadi nombor 2 kita ambil kat sini. Andaian dia. Okey, andaian dia kamu ambil nombor 2. Lepas tu nak buat apa? Kamu masukkan sahaja dalam dia punya equation dia. Dia punya yang diberi. Okey, yang diberi ni kamu ambil. Lepas tu kamu letak kat sini. Lepas tu kamu dah andaikan ni. Kamu masukkan dia 2 tambah 5. Tutup kurungan. Kuasa 2 kamu akan dapat 49. 49 lebih kecil atau lebih besar daripada sifar kelas? Ha, 49 lebih kecil ke lagi besar daripada sifar? Besar. Lebih besar. Sebab itulah kamu tengok dia lebih besar daripada sifar. Tapi yang ni dia cakap lebih kecil. Mana boleh? Jadi dia pun palsu. Sebab tak betul. Okey? Dia bagi ni lebih kecil. Tak betul. Sebab semuanya lebih besar. Jelas tak kelas yang ni? Jelas. Tapi cikgu simbol dekat belakang R tu apa? Simbol kat belakang R. Yang ni ya. Sekejap mana ya? Yang ni. Macam Okey. Yang ni kan? Maksud kamu? Ini adalah unsur bagi. Ini simbol unsur bagi. Unsur bagi ni sebenarnya macam mana ya? Cikgu nak terangkan contohnya macam ni. Contoh ya. Kejap ya. Cikgu tengok. Apa ya lagi? Contoh unsur bagi. Okey, real number ni, nombor nyata. Nombor nyata ni dia kata apa-apa nombor yang boleh tulis dalam nisbah. Cikgu bagi contoh lain lah. Contoh lain nombor apa ya? Contoh ya. Simbol dia W. Okey. Contoh nombor bulat. Okey, contoh nombor bulat. Okey. Sekejap, cikgu padam sikit. Okey, nombor bulat. Okey, nombor bulat ni simbol dia adalah W. W. Ini R. R adalah nombor nyata. Kalau nombor bulat dia dalam W. Lepas tu dia akan tulis macam ni tau. S ni adalah unsur bagi nombor bulat. Unsur bagi nombor bulat. Okey, nombor bulat ni apa? Nombor bulat ni adalah nombor yang bermula dari sifar hingga infinity. Infinity ni maknanya nombor sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dah beribu sampai tak terkira. Maksud dia. Maknanya nombor negatif tak masuk. Nombor negatif tak masuk. Dia mesti bermula daripada sifar hinggalah beribu pun. Infinity, beribu-ribu. Lepas tu kita nak buat S ni, kita nak buat andaian. X ni kita kena buat andaian dia mestilah dalam nombor-nombor ni. Contohnya kamu mesti buat X tu sama ada sifar. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5 lah. Kamu boleh andai dia daripada nombor sifar hingga nombor infinity tu. Tapi kamu tak boleh andai dia nombor negatif. Nombor negatif. Contohnya nombor negatif 2. Sebab apa?
Sebab nombor negatif 2 bukan nombor bulat. Itu maksud dia. Maksud unsur ni mestilah nilai X tu mesti ada dalam kumpulan yang dia minta. Contohnya yang cikgu bagi contoh ni, kumpulan dia nombor bulat. Apa je dalam kumpulan nombor bulat ni? Nombor sifar sampai nombor infinity yang banyak-banyak beribu-ribu tu. Okey? Bila dia kata kumpulan dia mestilah nombor sifar hingga nombor positif yang beribu-ribu tu, maknanya nombor sebelum sifar ni kan nombor sifar macam ni, nombor sifar, lepas tu negatif 1, depan dia 1. Maknanya nombor negatif 1 sampailah belakang-belakang dia negatif 40 ke berapa-berapa, tak boleh. Kamu tak boleh buat andaian dia nombor negatif. Sebab nombor negatif bukan nombor bulat. Maksudnya macam itulah. Macam nombor nyata ni. Kamu kena tahulah nombor nyata ni nombor apa je. Biasa nombor nyata ni boleh dikatakan semua nombor. Semua nombor yang boleh boleh tulis dalam pecahan. Macam 1/2, 2/1 pun boleh tulis juga dalam pecahan. Jelas tak kelas yang ni? Apa maksud unsur ni sebenarnya? Faham. Faham ya? Dia macam sebab banyak sangat benda yang kamu kena tahu sebab dia ada kaitan-kaitan dengan yang belajar sebelum ni. Okey? Jadi kalau kamu tak jelas, kamu boleh search lagi sebab kalau cikgu nak cerita dia memang panjang cerita dia. Sebab dia ada kaitan dengan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Kata mudahnya yang cikgu tunjuk kat sini. Okey? Bila dia dia nak X ni unsur bagi. Senang cakap X tu mesti dalam kumpulan nombor bulat ni. Contoh dia. Jadi kalau nombor bulat ni mestilah kosong sampai beribu-ribu infinity tu, maknanya janganlah kamu buat andaian dia nombor negatif pula. Sebab nombor yang paling kecil dia nombor sifar. Okey, cikgu harap kamu faham yang tu, dia ada agak complicated sikit ni. Okey, kemudian kita tengok pula contoh yang seterusnya. Dia kata 2 tambah 6 darab 4 lebih besar daripada 2 tambah 6 darab 2. Macam mana kita nak tahu dia benar ke palsu? Kita boleh buat macam ni. Kita ambil dia dulu. Sekejap contohnya. Cikgu buat warna apa? Warna merah lah. Okey. Kamu ambil ni dulu. Ambil dia dulu. Ya, ambil dia dulu. Kamu kira dia dulu. 2 tambah 6 darab 4 dapat 26. Okey. Lepas tu, cikgu tukar color. Lepas tu, kamu ambil pula yang ni. Ambil pula yang ni. Ya. Okey. Okey, ini kamu ambil, turunkan dia. Kita tekan pemadam pula. Turunkan dia kat sini. Kamu kira 4 tambah 6 darab 2 dapat 16. Okey. Lepas tu dia cakap ini mesti lebih besar. Yang ni mesti lebih besar daripada yang bawah ni. Okey, 26 lebih besar daripada 16 tak kelas? Lebih besar. Lebih besar, maka dia benar. Macam tu ya. Macam mana dia nak kira dia? Cikgu padam sikit, dah tak nampak ni. Macam mana dia nak kira? Kamu kira lah yang depan ni dulu. Lepas tu kamu kira pula yang belakang ni. Okey, dapat yang depan ni dapat 26. Yang belakang ni dapat 16. Lepas tu dia cakap yang depan ni mesti lebih besar daripada yang belakang. Betul tak yang depan lebih besar daripada belakang? Betul. Maksudnya benar. Okey, yang ni okey. Okey, sekarang lagi satu pula benda baru juga. Iaitu faktor bagi. Sebenarnya bukan benda baru, tapi kamu dah pernah belajar dah. Cuma kamu kena ingat-ingat balik yang lepas-lepas. Dia dah lama-lama punya. Okey. Okey, sekarang dia cakap 2 ni adalah unsur bagi faktor 8. Apa pula faktor 8 tu? Jadi kita tengok. Unsur bagi. Unsur bagi ni kata mudah dia adalah kumpulan. Kumpulan dalam faktor bagi 8. Kita tengok dulu faktor tu apa. Dia cakap faktor bagi suatu nombor yang diberi ialah nombor yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat tanpa baki. Dia apa benda ni? Jom tengok. Apa faktor bagi 8? Kita tengok kat sini. Faktor bagi 8 apa? Jom kita tengok mana cikgu punya pen. Pen cikgu tak keluar. Okey ni dia. Okey, dia cakap apa faktor bagi 8? Okey, dia kata definisi kat sini, faktor bagi nombor yang diberi. Faktor bagi nombor yang diberi
ialah nombor yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat tanpa baki. Okey, sekarang dia nak faktor bagi 8. Okey, kita buat. Faktor bagi 8. 8 bahagi 1 sama dengan 8. 1 ni, bila 8 bagi 1 sama dengan 8, maknanya 1 ini adalah faktor bagi 8. Okey, 1 ni faktor bagi 8. Faktor bagi 8. Sebab apa? Sebab bila 8 tu bahagi 1, dia boleh dapat jawapan yang tepat tanpa baki. Tengok dia cakap, bahagi nombor itu dengan tepat tanpa baki. Sebabkanlah 1 ni, bila 8 bagi 1, boleh dapat 8 tanpa titik perpuluhan kat belakang. Maknanya dia adalah tepat. Jadi faktor. Okey, 8 bahagi 2 sama dengan 4. 2 adalah faktor sebab dapat 4, tak ada perpuluhan. Okey, 8 bagi 3 berapa kelas? Mana kalkulator cikgu ni? 8 bahagi 3. Cuba kamu tekan kalkulator. 8 bahagi 3. Dua puluhan enam. Okey, bagus. 2.666. Kamu rasa tu tepat ke tak tepat? Ada perpuluhan? Tak tepat. Tak tepat. Sebab itulah tak ada 3 kat sini. Tak ada 3 sebab 3 bukan faktor bagi 8. Sebab bila 8 tu bahagi dengan 3, kita dapat perpuluhan. Maknanya dia tak tepat sebab ada baki. Jadi kita singkirkan 8 tu. Kita singkirkan 3 tu. Sebab 3 tak boleh. 8 bagi 3 ada perpuluhan. Maka 3 tu bukanlah faktor bagi 8. Lepas tu kita buat pula. 8 bagi 4 dapat 2. Okey, cantik. Lepas tu 8 bagi 5 dapat berapa kelas? Lapan bagi 5 dapat? 1.6. 1.6. Tepat ke tak tepat? Tak. Tak tepat sebab ada baki. Jadi kita singkirkan juga 6 tu. Okey. Lepas tu 8 bagi 7. Kita akan dapat 1.14. Nombor kat belakang-belakang banyak-banyak. Tak tepat juga. Singkirkan 7. 8 bagi 8 sama dengan 1. Okey. Itu je. Jadi inilah faktor-faktor bagi 8 iaitu 1, 2, 4, 8. Faktor bagi 8. Kemudian kita tengok dia cakap 2 ni mestilah unsur bagi 8. Mestilah unsur bagi faktor bagi 8. Jadi 2 ni ada tak dalam faktor bagi 8? Ada tak 2? Faktor bagi 8. 1, 2, 4, 8. Ada tak 2? Ada. Ada. Maka pernyataan ini adalah benar. Sebab Benar. 2 adalah unsur bagi faktor bagi 8. Tengok faktor bagi 8. 1, 2, 4, 8. Kita dah kira dah tadi. 2 ni ada dalam dia. Maka benar. Okey. Cikgu harap kamu jelas yang ni. Kemudian nombor perdana. Nombor perdana ni adalah dia ada banyak nombor dia. Tapi cikgu bagi sikit nota dekat sini. Nombor perdana adalah nombor bulat yang boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor 1. Nombor 1 bukan nombor perdana. 2 adalah nombor perdana terkecil dan satu-satunya nombor genap. Tak ada nombor genap lain dalam nombor perdana kecuali nombor 2. Nombor 1 tak termasuk dalam nombor perdana. Ni kamu kena, nombor perdana ni memang kamu kena tahulah nombor dia. Dia boleh bahagi dengan diri sendiri dengan nombor 1. Nanti kamu boleh try cari apa itu nombor perdana. Tapi untuk soalan ni dia cakap kat sini, ini adalah simbol kesatuan ataupun kata mudahnya, cikgu pakai kata mudah, gabungan. Sebenarnya kesatuan tapi cikgu pakai kata mudah lah. Kata mudah dia gabungan. Gabungan ni maksud dia macam ni. Dia cakap 257 ni bila kita gabungkan dengan nombor perdana akan dapat 257. Benar ke palsu ni? Kenapa dia jadi palsu? Sebab tengok contoh kat sini. Mana-mana cikgu punya pen. Ni. Dia kata nombor perdana. Nombor perdana ni dia ada banyak. Dia ada banyak. Dia ada 2, 3, 5, 7, 1, 11, 13. Lepas tu ada lagi nombor belakang-belakang ni. Ada banyak lagi. Lepas tu dia cakap bila 2 ni, 257 ni
kita gabungkan dengan 2357. Nombor perdana ni dapat nombor 257 ni soalan dia. Dia adalah palsu sebab bila dia gabung, patutnya dia akan jadi lagi banyak. Contohnya cikgu bagi contoh lain lah. Contohnya macam ni. Bila gabung tu maksud dia macam ni. Contohnya ABC. Lepas tu nak kesatuankan dengan ABC DEF. Contoh. Nanti bila kita dah gabung, dia sebenarnya akan jadi macam ni. A, B, C, D, E, F. Bila dia gabung, dia akan jadi banyak. So kita gabung, gabung akan jadi banyak. Bila macam ni, bila dia gabung, dia akan jadi nombor perdana sebab ini dah ada. Kalau digabung pun dah ada dah. Dah ada dah. 5 pun dah ada dah. Dah ada dah. 7 pun dah ada dah. Dah tulis dah. Lepas tu takkan jadi yang ni je. Bukan jadi yang ni. Dia akan jadi nombor perdana sebab ada banyak lagi. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Lepas tu nombor perdana lagi belakang ni. Sebab itulah dia jadi palsu. Sebab bila dia gabung, dia tak jadi 257 ni. Sebab nombor perdana ni ada banyak. So dia akan jadi nombor perdana sebab 257 ni pun memang kategori nombor perdana juga. Okay, jelas tak kelas yang ni? Yang ni kamu kena tengok balik nanti nombor perdana tu nombor apa je. Macam mana nak dapat nombor perdana tu? Cikgu dah bahagi kat sini. Dia boleh bahagi dengan diri dia sendiri dengan nombor 1. Nanti kamu tengok lagi ya pasal nombor perdana ni. Nombor perdana ni sepatutnya kamu dah kena tahu. Jadi cikgu tak nak cerita panjang pasal nombor perdana ni. Kamu kena search lah nanti kalau kamu terlupa. Okay. Okay. Aktiviti pengukuhan. Ukur apa dah? Okay. Yang ni cikgu akan bagi quiz. Kamu cuba jawab. Tapi cikgu akan bagi di luar waktu Google Meet ni. Sebab pakai banyak data kan. Cikgu tak nak lama-lama. Okay, itu saja yang kita belajar hari ni. Kita dah tengok apa itu maksud pernyataan. Pernyataan ialah satu pernyataan yang dapat ditentukan. Satu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenaran dia. Sama ada dia benar atau palsu tapi bukan kedua-duanya sekali. Okay, pertama sekali kamu kena tahu. Kamu tengok dulu ayat tu. Lepas tu kamu tengok ayat tu, boleh tak kamu tentukan dia betul ke salah. Kalau dia boleh benar atau palsu, kalau dia betul, maknanya pernyataan tu ayat itu benar. Kalau pernyataan ayat tu dibagi salah, maknanya palsu. Jadi kalau kamu boleh tentukan sama ada dia benar atau palsu, terus jadi pernyataan. Tapi kalau kamu tak boleh tentukan, contohnya macam ayat tanya, ayat perintah dengan ayat seruan, kamu tak boleh tentukan dia benar ke palsu, terus jadi bukan pernyataan. Contohnya dia kata, awak dah makan ke belum? Boleh ke benar palsu dia? Tak boleh tentukan benar ke palsu ke, tak boleh. Okey, lepas tu saya cakap, tolong hantar buku. Benar ke palsu, tak boleh tentukan juga. Sebab itu adalah ayat perintah. Sebab itulah dia bukan pernyataan. Cikgu harap kamu jelas tentang yang tu. Jadi cikgu nak tanya, hari ni ada 2 orang je dalam kelas cikgu. Mana kawan kamu yang lain? Ni tengah hari ni, kalau pagi cikgu faham lagi. Jadi cikgu nak tanya, ada tak apa-apa soalan kelas yang tak berapa jelas hari ni? Tak ada. Tak ada ya. Bab ni dia macam banyak kaitan dengan pengetahuan kamu yang sebelum-sebelum ni. Contohnya macam nombor perdana, nombor nyata, simbol-simbol set tu, contohnya unsur bagi. Jadi dia memang banyak yang kamu kena ingat balik yang sebelum-sebelum ni. Okey, tak apa, kalau ada masalah jangan risau, kamu boleh WhatsApp cikgu, nanti cikgu boleh terangkan, explain lebih. Macam biasa, kerja rumah. Hari ni kita nak guna buku modul A. Guna B dah tak guna dah. Bukan tak guna, tapi untuk bab 3 ni dia dalam buku A. Semua ada kan buku A, buku modul? Ada tak kelas? Ada. Ada ya? Ada ke yang tak ada? Kalau tak ada jangan risau, cikgu memang akan takat gambar dengan masukkan dalam Google Classroom. Sebab ada kawan kamu yang tak ada. Jadi kalau yang tak ada tu memang cikgu terpaksa lah ambil gambar, masukkan, lepas tu kamu hantar je jawapan dekat cikgu. Okey, muka surat 16 dan 17. Kamu cuba buat ya. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu.
Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Terima kasih sebab masuk kelas saya. Cikgu akan bagi link kuis. Kamu cuba jawab ya. Kalau kamu ada yang kamu tak faham, kenapa ni cikgu? Saya jawab betul. Kenapa dapat salah? Kamu boleh screenshot, hantar ke cikgu soalan tu. Nanti cikgu explain. Okey, itu saja kelas. Kejap lagi saya hantar link kuis dalam WhatsApp. Itu saja. Okey, ada sebarang soalan? Tak ada. Tak ada. Okey kelas. Terima kasih masuk kelas saya. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, buat homework ya. Okey.